sejahtera para penonton. Kita bertemu lagi dalam Ikon Roundtable musim ketiga. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai pemerkasaan lelaki. Kita selalu mendengar tentang pemerkasaan wanita atau woman empowerment. Tapi bagaimana dengan kaum lelaki? Inilah persoalan yang perlu dijawab dalam episod hari ini. Bersama-sama saya di studio, kita ada dua tetamu undangan. Yang mulia, Datuk Dr. Tengku Naufal Tengku Mansor, konsultan gender dalam pembangunan dan penerima anugerah Malaysian Prime Minister Respect Wanita 2013, dan Puan Nur Aizah Syamsul Baharin, pengarah urusan MedCat World Sendirian Berhad dan Presiden Women Entrepreneur Network Association atau WENA. Selamat datang ke studio Puan Nur Aizah Tengku Naufal atau TN. Dr. TN. Dr. TN. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Okey, tadi kalau kita dengar ya tentang isu ni, kita sering sangat mendengar saban tahun, kita dengar saban hari pun kita mendengar isu wanita ya. So isu yang sering kita kadang-kadang kita terlupa, rupanya dalam dunia ini bukan hanya kaum wanita, ada juga lelaki seperti yang kita lihat hari ini ya. Pasti ya. Jadi biar izinkan saya untuk mulakan dengan Dr. TN. Yes, okey, dan saya kena faham nama Dr. TN. Yes. Okey. So Dr. TN dalam kerjaya ya tadi disebut sebagai konsultan ni, satu kedudukan yang cukup besar dan banyak membuat apa kata orang engagement, advocacy work. Yes. And I also understand you banyak menjalankan penyelidikan juga berkaitan dengan women empowerment ya. Betul. Tapi sekarang tajuk itu ialah gender. Yes. So sebenarnya apa sebenarnya? Right. First and foremost, salam sejahtera Datuk Dr. Madeline Burma, Puan Nur Aizah dan rakan-rakan pendengar ataupun penonton Ikon Roundtable kita pada hari ini. In fact, saya sangat-sangat terlibat dalam aktiviti-aktiviti gender advocacy. Betul. Ya, di peringkat kementerian dan juga persekutuan kementerian kita, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan juga peringkat negeri termasuk negeri Sarawak, Bumi Kenyalang dan juga terima kasih Sabah. Seluruh Sabah juga. I'm very much very close with Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah. Cuma Datuk, bila kita bercakap pasal women empowerment, kadang-kadang bila kita cakap pasal gender equity, and interestingly kita bercakap pasal equity gender, bukan equality. Betul. Bukan kesamarataan. Betul. Kita bercakap pasal equity. Kesaksamaan. Bila kita kata kesaksamaan, dia bermakna bahawa ada ruang yang wanita tertinggal perlu diperkasakan. Namun pada topik hari ini, ada ruang yang laki-laki pula terkebelakang perlu juga kita perkasakan. Itu yang dimaksudkan. Kerana pembangunan tidak akan menjadi pembangunan yang mapan. It will not be sustainable. In fact, under the United Nations Sustainability SDG, the goals, kita wajib dan kita harus memastikan bahawa masyarakat itu menikmati pembangunan ataupun natijah pembangunan itu daripada kedua-dua jantina ini, iaitu lelaki dan perempuan. Kerana Datuk ada yang part-part lelaki yang tertinggal. Saya rasa itu sebabnya hari ini topik ni kita kat itu. Betul. Terima kasih Dr. TN. Sangat kata orang teruja dari segi permulaan ini juga. Okey, Puan Nur Aizah. Saya difahamkan yang Puan ni adalah Presiden WENA, memang terlibat banyak aktiviti berkaitan dengan wanita, tapi lelakinya tak ada dekat situ kan. Tetapi kalau kita tengok MedCat World, saya tahu yang saya difahamkan sebagai sebuah syarikat, pasti ada lelaki dan wanita. Okey, bagaimana Puan Nur Aizah melihat isu yang disebutkan oleh Dr. TN tadi bila kita sebut tentang pemerkasaan ni? Okey. Salah satu projek yang saya lakukan sekarang ialah satu projek dinamakan MedCash. So MedCash ni adalah sebuah fintech. Apa kita buat ialah kita memberi pinjaman kepada wanita B40. Jadi kita nak membantu dia untuk memperkasakan bisnes dia. Jadi bila kita buat aktiviti begini, kita nampak ada keperluan bagi kita menengok the whole framework. Jangan tengok wanita saja. Bagaimanakah peranan lelaki, bagaimanakah peranan suami dia, anak dia, bapa dia dalam menyokong usaha dia. So kita nampak untuk mempertengahkan wanita itu sebagai usaha yang berjaya, kena ada support system keliling dia kan. Jadi masalah ni saya sampai sekarang saya masih belum ada jawapan dia. Macam mana kita nak libatkan lelaki di dalam memperkasakan
bisnes orang wanita itu. Okey. Terima kasih. Ini yang menarik nanti Saya rasa dalam ini akan kita bincang slot kedua nanti. Adakah kita bila kita memperkasakan wanita, kita hanya memperkasakan wanita tu sahaja atau kita perlu ada kaum lelaki yang perlu dilibatkan sama? Sebab tu Datuk, saya melihat bahawa usaha yang dibuat oleh WINA, kita kena puji Women Entrepreneur Network sangat-sangat penting. Namun saya sokong dan orang kata apa, tidak boleh mengatakan tidak pada pandangan Puan Nurhaiza, kerana it is a system that we are living in. Yang mana kalau kita tidak melibatkan keseluruhan masyarakat, apa yang diusahakan untuk sekelompok iaitu wanita itu, terutama keusahawanan dalam bidang WINA di situ, dia akan jadi stunted. Betul. Sebab dalam banyak hal, contoh yang memegang kunci untuk dana diluluskan adalah laki-laki. Yang memegang pintu untuk membuka peluang-peluang ini, penjaga pintunya lelaki. Decision makers. I'm talking about the ketua setiausahanya, setiausaha tetapnya, penolong setiausahanya, semuanya yang di peringkat yang tertinggi itu, di peringkat mana pun penyumbang dana, termasuk bank, ramai masih kaum laki-laki. Jadi memang hari ini Econ Roundtable punya topik ini sangat-sangat penting untuk kita melihat pemerkasaan ini dilihat dari aspek yang lebih integrated, lebih menyeluruh, Datuk. Sebab sering orang berkata kalau bercerita tentang gender, dia hanya fokus kepada wanita atau lelaki lah. Bagi saya suka the idea that kita perlu melihat dia supaya seimbang di situ. Betul. So balik pada Puan Nur Aizah tadi Nur Aizah Aizah, okey. Kalau kita lihat yang disebut tadi tentang fintech sebab ini sesuatu yang baru dan saya tahu juga you are also involved in atau orang yang IT. So benda yang orang kata jarang orang wanita ni terlibat. Selalunya bila sebut bisnes ni, maaf kita cupcake, kita tudung, maaf. Saya ni agak stereotype. Tapi apa pandangan ni? Why are you going into something that is pening juga nak mikirkan ni? Okay. Sebab saya tak pandai buat kek lah. I like that. Dan fashion saya setakat pakai tudung begini. Jadi itulah pilihan saya. So saya rasa IT ni sesuatu yang senang bagi saya kan, sebab bila saya nak cari bisnes nak buat, kita tengok kalau kita buat benda-benda yang macam manufacturing ke, kita beli barang ke, semua perlukan modal yang besar. Tapi bila kita buat IT, kita hanya perlukan pekerja saja. Kan, so that helps. Dan satu lagi saya nampak di bidang IT, dia tak ada stereotype sama ada perempuan atau lelaki. Sebab orang tak menilai siapa kita, orang menilai apakah produk kita. Betul. Jadi kita boleh bergerak beyond Malaysia, kita boleh bergerak secara antarabangsa sebab kan kita tak dipandang daripada segi gender. Okey, terima kasih. So kita akan sambung perbincangan kita yang baru, nak kata orang baru, nak butiknya sangat masih begini lagi. So after this we will grow that discussion from here. Okey, kita kembali lagi untuk berdiskusi tentang pemerkasaan lelaki. Secara umumnya kita dengar biasa tadi disebut pemerkasaan wanita, tapi hari ini kita nak lebih fokus kepada pemerkasaan lelaki. Saya tertarik dengan apa yang Dr. TN sebut tadi. Dia guna istilah menakutkan juga ni. Tajuk dia gunakan istilah, dia kata gatekeeper. Seolah-olah ada seorang yang berada di depan tu, yang meletakkan had kepada segala urusan, yang membuat keputusan. Okey? So bagi Puan Aizah, setuju ke dengan apa yang dinyatakan oleh Dr. TN tadi? Saya rasa juga tidak boleh dinafikan. Memang ada gatekeepers kan. Jadi kalau kita tengok certain industry, seperti mana yang kita nampak, katalah industri universiti. Kan? So universiti dia ada sedikit cabaran untuk wanita naik ke atas, right? Sebab kan ada gatekeepers. Tapi walaupun kita kata begitu, kita dah nampak beberapa VC yang telah berjaya naik, yang semua adalah wanita. Jadi kita nampak yang bila kita ada gatekeepers, bagaimana kita nak tukarkan gatekeepers ni sebagai what we call agent of change. So agent of change maknanya kita memperkasakan seorang lelaki tu supaya dia boleh bercakap, dan dia boleh membetulkan apa yang tidak betul, dia boleh mempertengahkan apa yang dia rasa patut, semua untuk menggalakkan wanita itu
berjaya dalam kerjaya dia. Okey. Ini sangat penting ya. Saya tertarik dengan istilah tadi dikatakan gatekeeper. Tapi sekarang kita bagaimana nak mentransformasikan gatekeeper supaya mereka menjadi agen, ini bahasa betul, agen-agen perubahan. Okey. Agent of change. Sebab itu kita kata kita memerlukan usaha untuk memperkasakan laki-laki untuk mereka melihat itu bukan sebagai satu kekangan, bebanan, menyusahkan, tetapi satu yang perlu untuk mereka melakukan perubahan-perubahan macam mana yang disebutkan oleh Puan Raizah tadi. Buat masa sekarang, Dr. TN. Yes. Baik kajian ataupun pengalaman dalam urusan di negara kita ini. How do you see it? Gatekeeper tu hanya lelaki sebahagian atau kadang-kadang ada juga wanita juga. I do agree. Ada. I do agree. And they are also the difficult gatekeeper to the woman themselves. Itu pun ada juga. Maknanya perempuan, sebab itu persoalan ini kita tidak boleh menjadi terlalu berpandangan dari satu sudut ya. Yang maknanya bahawa isunya kemungkinan memang majoriti laki-laki meletakkan kekangan ataupun dari segi budaya. Amalan itu menyebabkan ada kekangan-kekangan macam mana Puan Raizah sebut tadi, tetapi kadang-kala ada juga macam mana Datuk sebut di kalangan wanita menimbulkan permasalahan ini untuk pembangunan wanita sendiri. Cuma sekarang ni kita nak balik kepada isu topik kita. Betul. Bahawa lelaki lelaki ini tertinggal kenapa? Jadi itu yang saya rasa kalau kita mengkaji, tadi Datuk sebut tentang pengkajian dan sebagainya. Dia ada 4 indikator penting yang mana kita perlu melihat tentang pembangunan gender sesebuah masyarakat ataupun negara. Satu dipanggil economic opportunity and participation. Maknanya ekonomi. Maknanya sejauh mana laki-laki dan perempuan terlibat dalam ekonomi dan ada peluang akses kepadanya. Yang kedua ialah educational attainment, pencapaian education. Yang kita takut hari ini Datuk adalah penghuni kepada universiti-universiti awam, Datuk tahulah. Almost 70%, it's about 68 to 70% adalah perempuan. And SPM leavers almost the same. About 440,000 every year. About 220 atau 240 laki-laki lebih ya. Perempuan dalam 200,000, tetapi bila masuk universiti lah perempuan lebih. Jadi dari segi educational attainment, ini yang kedua, yang tadi ekonomi. Yang ketiga, ini ada isu laki-laki di sini. Yang ketiga adalah isu health and survival yang saya rasa we are okay, we are doing well. In fact dalam laporan statistik Jabatan Statistik Negara, kita almost close that gender gap. Health and survival. Dan yang terakhir yang paling mengecewakan Datuk, saya mohon maaf, political empowerment. Yang mana laki-laki adalah dominasinya. Dan ada kajian menunjukkan bahawa laki-laki tidak mahu melepaskan untuk memberi peluang dan ruang kepada perempuan. Jadi apa yang disebutkan oleh tadi Puan Nur Raizah ialah kita nak memperkasakan lelaki menjadi agent of change untuk membolehkan kenikmatan ataupun indikator-indikator ini dapat dinikmati secara bersama. Bukan ada grup, ada setengah-setengah indikator perempuan, setengah-setengah indikator lelaki. Akhirnya tidak akan ada pembangunan mapan macam yang kita sebutkan sebentar tadi. Thank you very much. 4 poin ini sangat-sangat penting ya. Jadi sebelum tu saya nak tanya sama ada Puan Raizah ada nak tambah 4 atau ada lagi yang dirasakan kalau dalam your industri ni memang didominasi oleh lelaki atau wanita IT. So dekat sini lah kita nampak the paradigma. Paradox. So di mana kalau 70% daripada graduate daripada universiti adalah wanita. Dan banyak juga yang graduate daripada IT. Tetapi dia tak menceburi. Dia tak menceburi bidang ni sebagai kerjaya. Akhirnya tak praktis. Dia tak praktis. So apa dia buat? Jual tudung. Online. Tapi still online. Still ada IT kan. Tapi dia tak praktis dalam bidang dia sendiri sebab saya rasa satu masalah dia ialah tidak ada role model. Dia tak nampak adalah ini satu kerjaya. Adakah ibu dia, kakak dia, makcik dia. Atau dia kata susah. Bidang ni susah. Sebenarnya bidang ni paling senang. Kan sebenarnya lah. Dan pengalaman saya Datuk dan Puan about 3.4 million women yang boleh menjadi tenaga kerja di Malaysia, bukan di Sarawak. Sarawak tenaga kerjanya adalah 1.3 juta. Yang mana kurang lebih 500,000 perempuan, 800,000 lebih lelaki. Ini di Sarawak. Tetapi secara umumnya peringkat kebangsaan ada about 3 million. This is about 2 years ago punya statistik Datuk bahawa women that can contribute in the economy decided or not asked to contribute
Ini isunya. The agent of change yang Puan sebut tadi, Datuk. Kemungkinan menjadi kekangan. Okey. Iaitu, bila kau kahwin dengan aku, kau akan kerja kau, maknanya you have to jaga rumah. Kalau mengandung, kena jaga anak. Therefore, saya rasa you patut berhenti kerja lah. Jadi akhirnya 3 juta wanita yang sebenarnya boleh menyumbang kepada ekonomi negara ini tidak buat apa-apa. Betul. Malahan kalau dia buat kat rumah pun, Puan Raizah, buat online pun, Tak you apa. just imagine kalau 1 to 2% from the 3 million buat sesuatu, apa akan berlaku kepada ekonomi masyarakat setempat? Betul. Akan ada gerakan besar. Betul. You're an economist, you knew that, right? Yeah. So thank you for highlighting that. Because I think satu of the issue yang kita nampak ialah sebenarnya wanita ni walaupun dia buat bisnes di rumah, dia tak register bisnesnya. Kalau kita tak register, kita tak nampak sumbangan wanita kepada ekonomi. Ini satu lagi issue ni. Dia tak wujud, macam seolah dia tak wujud. Tapi saya rasa sama ada wanita tu nak bekerja ataupun duduk di rumah, sepatutnya adalah pilihan wanita. Okay. Sebab saya ada ramai kawan yang very highly educated, dia dah bekerja, dah naik status, tapi bila dia mendapat anak yang pertama, dia decide, saya tak nak anak saya dibesarkan oleh pembantu rumah. Tapi Saya itu nak dia besarkan decide sendiri, Dia Puan. decide sendiri. That's Betul. good. That is one thing, because in women empowerment, right to decide is one of the major characteristic. Exactly. Hak Betul-betul. perempuan membuat keputusan. Betul. Itu sebenarnya cabaran besar, Datuk. Cabaran besar. Wah, semakin hangat perbincangan kita. So kita terpaksa berhenti sekejap sementara tu. So kita berhenti di sini. Kita akan bersambung semula di slot yang akan datang. Okey, terima kasih ya. Kita kembali lagi tadi Dr. TN. Yes. Saya masih lagi terngiang-ngiang dekat telinga saya tadi yang disebut tentang isu keterbelakangan kaum lelaki ini. Kita selalu mendengar wanita. You sebut tapi tak mendalam. Boleh tak kalau boleh perincikan lagi? Right. Tok, dari segi indikator yang Dr. TN sebut tadi, ekonomi, politik, pendidikan, politik dan juga kesihatan. Dua yang saya rasa lelaki-lelaki hari ini perlu disedar ataupun digegarkan. Satu, pendidikan. Yang keduanya adalah keterlibatan kepada sektor ekonomi. Dan saya melihat kedua-dua ini dia menjadi isu serius. Macam mana saya sebut tadi bahawa pendidikan tinggi negara didominasi oleh almost 70% kaum wanita. Sebenarnya ialah pencapaian besar untuk those who advocate about women empowerment like me as well. But again, we are not talking macam mana Datuk sebut tadi, dia bukan tentang women empowerment ataupun women in development. We are talking about gender in development. Jadi kalau nak memastikan orang kata apa, kelestarian pembangunan ini, lelaki harus disadarkan bahawa mereka perlu memainkan peranan lebih besar dalam pendidikan tinggi negara. Just imagine kalau satu hari kita membuat, minta maaf saya cakap ni too direct ya. Kalau ahli politik kita wajibkan semua ada kesarjanaan muda ataupun kesarjanaan master. Dalam 20 tahun akan datang, Datuk Madeline, saya jamin majoriti lelaki-lelaki tidak akan layak. This is a disaster. The reality yang boleh jadi disaster. Yang keduanya, kenapa lelaki-lelaki tidak menggarap peluang-peluang yang diwujudkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, Kerajaan Malaysia untuk memperkasakan ekonomi mereka? Jadi pada pandangan saya, mindset lelaki-lelaki yang mereka ni merasakan bahawa dalam society, masyarakat kita ni memang masyarakat melihat lelaki-lelaki lebih tinggi, lebih besar, maka kedudukan akan sentiasa ada. Jadi bagi saya, Datuk, wordnya ialah complacency mindset. Yang need to be realigned. To me, need to be realigned to see that I need to contribute. Because now, we are not living in 30 years behind. Kita now dah moving forward. Kalau dulu, mungkin memang zaman dulu, laki-laki diberikan banyak ruang dan banyak tempat. Hari ini is a free world. Siapa menggarap, termasuk perempuan, dia akan dapat. Jadi kalau laki-laki masih duduk dalam kotak pemikiran 30 tahun yang lalu, Dr. TN takut, saya takut ianya akan menjadi satu disaster yang kedua selain daripada pendidikan yang Dr. TN sebut tadi. Bila saya dengar pendidikan pun saya risau kalau 70% perempuan, sebab itulah perempuan tak boleh kahwin. Tak cukup lelaki di sekolah di universiti. Ini tak? Juga satunya. Tapi dari statistik, laki-laki lebih daripada perempuan, Puan. Sepatutnya. Jadi sepatutnya tidak ada isu itu. Tapi kemungkinan takut dengan latar belakang aspek kufu kan dalam agama kita ada kesetaraan, kedudukan tiada. Ada orang kata, Datuk, sebenarnya TVET ramai laki-laki. Hello, hari ini pun TVET wanita dah mula. Contoh computer science.
Ya, jadi women is of course macam Puan sebut tadi, bila tak nak praktis mereka kurang praktis. Right. Itu yang kita Tapi sebut. isu yang satu lagi ya Tengku, Yeah. if you look at tadi kata ramai lah masuk universiti kan wanita, tapi unemployment lelaki ke wanita? Itu yang satu isu yang Okay, kita ILO announced, this was the recent statistic I Okay. checked, Alright. International Labour Organization announced kesan COVID. Kita tak boleh lari daripada isu COVID bila bercakap pasal gender in development. Seluruh dunia 5% daripada lelaki kehilangan pekerjaan. Okay. 3.9 almost 4 Okay. women. Tetapi almost the same. Okay. Jadi dari segi kerja tu macam mana disebut tadi, memang dari segi kerjanya banyak di peringkat lelaki. Tetapi Betul. kehilangan kerja kesan hampir- COVID ini akan menjadi kesan kepada kedua-duanya, lelaki dan perempuan, pandangan Betul. saya. Itu. Betul. Okey, baiklah. Kita dah mendengar dengan begitu, dengan semangatnya tentang komplasensi dari segi minda tadi. Pandangan saya, minda okey. lelaki complacent sangat. Kena realign balik lelaki-lelaki. Aduh, macam Lelaki-lelaki Sarawak. Azhar. Okey. Bagaimana pada pandangan Azhar ya, kita telah mendengar isu-isu ini yang saya lagi tak teruja jadi teruja bila dengar Dr. TN dia. Pada pandangan you, apakah dia yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan. Saya rasa kalau kita start daripada yang paling asas lah paling asas ialah sebagai wanita, saya bertanggungjawab untuk membesarkan anak saya, keluarga saya supaya dia lebih gender responsive kan. Okay. Kita besarkan anak kita untuk menjadi seorang agent of change. Right. Kita beri dia keyakinan bahawa tidak ada perbezaan lelaki dan wanita, dan kalau kita menyokong seorang wanita tu tidak akan kurangkan kelelakian kita. Again, kalau saya boleh mencelah, we need to redefine masculinity. Tau. Okay. Masculinity not about power, having authority over kekuatan. Masculinity adalah kelembutan, menjaga, tanggungjawab. Itu yang saya rasa. What went wrong? Dari kecil, daripada mula kita diajar laki-laki mesti kuat, laki-laki tak boleh menangis. Itu maknanya dari segi ini yang Puan Noraiza sebut. Dia mesti bermula di rumah. Dan kalau kita tengok TV kita sekarang kan, drama TV, tengoklah perangai lelaki di dalam drama TV. Adakah lelaki tu menghormati isteri dia? Adakah lelaki tu menghormati ibu dia? Dalam TV tidak. Dia menjerit lagi, mana ayah aku, dia kata. Mana makanan aku, katanya. Jadi bila anak-anak kita tengok, dia dianggap inilah perangai seorang lelaki. Jadi itu satu isu kan. Alright. Satu lagi saya rasa yang penting juga untuk masyarakat kita lah, ialah memang kita kena pertengahkan wanita itu sebagai seorang yang boleh bergiat dalam politik. Jadi itu saya rasakan itu juga macam Dr. TN cakap, the masalah dia ialah politik adalah dunia lelaki. Sebagaimana kita nak meyakinkan lelaki bahawa kalau ada lebih wanita, dia akan jadi lebih seronok, lebih saksama, dan bukannya mengurangkan kuasa seorang lelaki. Dia sebenarnya cara wanita berfikir, Datuk dengan Puan, I think you will agree with me. It's not the same like the way the men think. Therefore, kalau kita nak akan pembuatan keputusan yang lebih kita wajib menerima kepelbagaian ini. Dan kepelbagaian yang depan mata kita yang kita selalu deny ialah kejantinaan yang berbeza. Kepelbagaian bukan hanya orang Melanau, orang Bidayuh, orang Melayu, orang Ulu, orang Murut. Yang boleh laki-laki, perempuan. Dan yang kedua, jangan lupa, orang penuh upaya dengan orang kurang upaya. Betul. Ini juga kadang-kadang kita dalam pembangunan gender dalam negara ini, kita ketepikan atau kita memarginalisasikan kumpulan-kumpulan yang kurang keupayaan ini juga. Dan mereka ada laki-laki, ada perempuan. Orang buta, laki-laki perempuan. Orang pekak, laki-laki perempuan. Kenapa kita mengetepikan? Sarawak akan lebih maju kalau kita mempunyai kesinambungan dan juga hubungan yang akrab antara kedua jantina ini untuk memastikan pembangunan yang sedang dibina ini dapat dinikmati secara bersama. Okey. So saya ni sangat betul-betul saya macam menengok orang bermain tenis. Dua-duanya sama kuat dengan perbincangan yang cukup menarik. Ada banyak lagi nak cakap, tak boleh cakap lagi. Kita ada episod lain untuk ruang itu. Jadi saya rasa terima kasih Azhar, terima kasih Dr. TN. banyak Datuk. Kita pun sudah sampai di penghujung episod hari ini. Sangat menarik perbincangan kita pada hari ini. Daripada gatekeeper, kita mendengar tentang isu komplasensi dari segi minda. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu undangan kerana sudi datang ke studio kami di WTC KL. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan.